Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Inna Allaha balighu amri, sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan ingin menyampaikan sedikit mengenai tajuk yang dipilih, iaitu Tawakal Era COVID-19. Seperti yang kita telah ketahui, pada tahun 2020 ini satu dunia telah dilanda virus COVID-19 di mana penyakit ini boleh mengancam nyawa manusia. Umum mengetahui di negara Malaysia saban hari peningkatan kes COVID-19 ini semakin banyak dan meningkat. Isu ini boleh dikaitkan dengan akidah seseorang dari konsep tawakal, sama ada mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, tawakal dari sudut Mu'tazilah, Jabariyah maupun Qadariyah. Seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang definisi tawakal. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah untuk memperoleh pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya dalam urusan dunia maupun akhirat. Selain menyerahkan semua urusan kepadanya, kita juga perlulah meyakini sebenar-benarnya bahawa tidak ada yang memberi dan mendatangkan bahaya atau memberi manfaat dan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antara kepentingan tajuk, masyarakat dapat menolak pelbagai fahaman sesat yang dibawa oleh Barat dan segera kembali kepada pegangan akidah yang sebenar, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Maksudnya, katakanlah, yakni wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran, yakni Al-Quran dan Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, yakni beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk tersebut itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, yakni mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah yang menjadi wakil menguruskan soal iman atau keingkaran kamu. Tujuan untuk memantapkan keimanan dan keyakinan di dalam hati tentang kewujudan Allah Ta'ala. Tanpa dasar akidah yang benar, manusia boleh terjerumus dengan mudah dalam menempuh jalan yang salah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk kepada sekalian manusia di seluruh alam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 52, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yakni Al-Quran, kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Seterusnya, kita dapat mengenal ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah yang salah, yakni bertentangan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Munculnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah di negara ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Antaranya disebabkan wujudnya golongan musuh-musuh Islam yang ingin meruntuhkan ajaran Islam itu tersendiri dengan mengubah, menyeleweng dan merosakkan ajaran Islam. Musuh-musuh Islam ini tidak akan duduk diam dan mereka akan sentiasa berusaha menghapuskan Islam dari dunia ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga agama Islam sebagai agama yang diredai olehnya. Firman Allah Taala, yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maksudnya mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak akan suka akan hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabila binti Muhammad Nazir. Konsep tawakal pada pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah memberi keutamaan kepada kewibawaan akal dan mensekunderkan sumber Al-Quran dan hadis. Kalau dibandingkan akal dengan Al-Quran dan hadis Nabi supaya bertawakal yang disertai dengan usaha, maka akal lebih diutamakan bagi mereka, iaitu hanya berusaha semata-mata, kerana bagi Mu'tazilah semua yang terletak pada manusia itu sendiri, sama ada baik atau buruk. Mereka lebih memuji akal mereka dibandingkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Setiap perkara yang ditimbang terlebih dahulu dengan akalnya, mana yang tidak sesuai dengan akal ditolak walaupun ada dalil daripada Al-Quran dan hadis yang berkait dengan sesuatu tetapi berlawanan dengan akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah boleh didefinisikan sebagai orang yang mengikut sunnah Nabi dan berpegang teguh dengannya, berkaitan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ahli Sunnah yang sebenarnya adalah para sahabat dan orang yang mengikuti sunnah Nabi hingga ke hari kiamat. Seterusnya saya ingin menceritakan mengenai sejarah kemunculan tokoh besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Munculnya seorang imam yang bernama Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari yang dilahirkan pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah, yang dianggap sebagai imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh terpenting bagi menegakkan kebenaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga digelar sebagai Nasir ad-Din kerana sering menegakkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga beliau meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah. Seterusnya, saya ingin menyentuhkan konsep tawakal dari sudut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah menerangkan bahawa tawakal adalah akhlak yang tinggi kerana tawakal mencerminkan keyakinan seorang insan kepada Tuhannya. Ahli Sunnah wal Jamaah juga menerangkan bahawa tawakal memerlukan usaha dan doa supaya dapat mengimbangkan di antara usaha dan tawakal pada kadar yang sama. Sebagai contoh, kini apabila kita dilanda dengan wabak penyakit COVID-19, sebilangan insan merasakan perkara tersebut adalah ujian semata-mata dan tidak mengambil apa-apa tindakan. Perkara sebegini bercanggah dengan fikiran Ahli Sunnah wal Jamaah kerana Ahli Sunnah wal Jamaah memerlukan usaha, doa dan tawakal. Sekian itu saja. Konsep tawakal pada pandangan Jabariyah. Antara pegangan yang dipegang oleh mazhab Jabariyah ialah manusia ini bersifat pasif. Yang keduanya, kehendak dan keupayaan itu secara mutlaknya terletak pada Allah Ta'ala. Mereka meyakini bahawa manusia ini hanya cukup dengan tawakal tanpa adanya ikhtiar. Mereka menganggap bahawa manusia ini seperti boneka yang mana tidak mempunyai kemampuan dan juga kekuatan walaupun untuk bergerak. Yang keempat, contohnya, jika ada individu yang bermazhab ini kemudian positif COVID-19, maka dia akan mengatakan bahawa
dirinya sudah bertawakal dan menyerahkan segalanya pada Allah Ta'ala. Dasar pemikiran Jabr ini berpandukan kepada beberapa potongan ayat Quran mengikut kefahaman mereka sendiri. Antaranya surah As-Saffat ayat 96, mafhumnya padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat itu. Yang kedua surah Al-Insan ayat ke-30, tidaklah kamu mengkehendaki kecuali Allah yang mengkehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membentangkan tentang konsep tawakal pada pandangan Qadariyah. Sebelum saya menghuraikan tentang konsep tawakal menurut aliran Qadariyah, saya ingin menceritakan sedikit tentang takrif dan latar belakang aliran Qadariyah. Al-Qadariyah berasal daripada perkataan Al-Qad yang merujuk kepada kuasa dan kebebasan kehendak. Nama tersebut diambil atau digunakan kerana pendirian dan pegangan mereka terhadap persoalan bahawa manusia berkuasa atau tidak dalam membuat pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk. Nama lain bagi aliran ini ialah Madhab Al-Ikhtiyariyah yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani dan Gailan Al-Dimashqi. Aliran ini juga dikatakan menjadi lawan kepada aliran Jabariyah. Selain itu, aliran ini dikatakan juga berasal dari aliran Murji'ah, akan tetapi mengasingkan diri dari aliran tersebut kerana sebab-sebab tertentu, terutamanya dalam bidang politik as-siyasah. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan takrif Al-Qadariyah. Seterusnya kita beralih pula kepada sejarah perkembangan Al-Qadariyah. Aliran ini disebarkan oleh Ma'bad Al-Juhani dan Gailan Al-Dimashqi pada tahun 70 Hijri hingga 689 Masihi. Aliran kefahaman ini disebarkan semasa zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Aliran ini diwujudkan bagi menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Lama-kelamaan pengikut aliran Qadariyah semakin ramai sehingga merisaukan pemerintah pada zaman Bani Umayyah. Hal ini kerana aliran yang dibawa oleh Al-Qadariyah ini bertentangan dengan aliran yang benar. Bagi menghentikan penyebaran ajaran tersebut, Khalifah pada zaman Bani Umayyah telah mengambil tindakan ke atas pengikut aliran tersebut bagi menjaga ketertiban umum. Hasil daripada tindakan yang telah dilakukan, pemimpin dari ajaran tersebut iaitu Ma'bad dan beberapa orang pengikutnya ditangkap dan dihukum bunuh. Setelah kematian Ma'bad Al-Juhani, fahaman aliran tersebut semakin berkurang, akan tetapi penyebarannya masih diteruskan lagi oleh Gailan Al-Dimashqi yang berasal daripada kota Damaskus. Semasa penyebaran yang dilakukan oleh Gailan Al-Dimashqi, beliau mendapat tentangan daripada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz sehinggalah Khalifah tersebut wafat. Setelah kewafatan Khalifah tersebut, beliau meneruskan lagi penyebaran aliran Qadariyah sehingga ditangkap dan dibunuh oleh Hisham ibnu Abdul Malik. Itulah sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan aliran Qadariyah. Baiklah, kita beralih pula kepada konsep tawakal pada pandangan Qadariyah. Pada pandangan Qadariyah, mereka berpendapat bahawa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Manusia juga mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya sama ada baik ataupun buruk. Menurut Ma'bad Al-Juhani, manusia memiliki qudrah iaitu kekuatan untuk melakukan sesuatu perkara yang diinginkan oleh mereka dalam kehidupan sendiri. Menurut Gailan pula, manusia itu sendirilah yang melakukan perbuatannya atas kehendak dan kekuasaannya sendiri dan berpendapat bahawa bukan Allah yang menentukannya. Gailan juga berpendapat bahawa
tidak terdapat fahaman yang mengatakan nasib manusia telah ditentukan sejak azali lagi. Dan daripada pendapat-pendapat tersebut, masih belum dapat dipastikan bahawa dalam fahaman yang dibawa oleh Al-Qadariyah ini tidak ada nilai-nilai tawakal yang sebenar, iaitu berserah diri kepada Allah. Berkaitan dengan hal itu masih belum dapat dipastikan lagi. Hal ini kerana menurut Qadariyah, kebebasan manusia itu dibatasi oleh hal-hal lain seperti hukum alam dan keterbatasan manusia itu sendiri. Ini kerana manusia tidak boleh melakukan semua perkara, melainkan Allah yang mengizinkan. Selain itu, pengetahuan dan kemampuan manusia itu sendiri juga terbatas. Oleh hal yang demikian, dapat disimpulkan bahawa konsep tawakal menurut Qadariyah adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan segala usaha dengan kemampuan yang ada. Kerana hanya Allah yang mengetahui semua usaha kita sama ada berhasil ataupun tidak. Itulah konsep tawakal pada pandangan Qadariyah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Empat, konsep tawakal terhadap negara. Rasulullah SAW telah bersabda, "Iza sami'tum bihi bi'adin fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bi'adin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas, menunjukkan baginda melarang umatnya agar tidak mengunjungi ke suatu tempat yang dijangkiti wabak serta melarang orang ramai keluar daripada kawasan yang dijangkiti wabak. Ini bertujuan bagi mengawal penyebaran wabak ke seluruh kawasan sekaligus dapat menjaga keamanan dan keharmonian negara. Sekiranya kita tidak mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, dikhawatiri keadaan negara akan bertambah buruk. Seperti contoh yang telah dilaksanakan oleh kerajaan di negara kita, iaitu Perintah Kawalan Berkurung. Tujuannya adalah untuk mengekang daripada wabak ini terus tersebar dengan cara orang yang dijangkiti wabak ataupun orang yang tidak dijangkiti wabak tetapi di kawasan mereka telah dijangkiti wabak, kedua-duanya tidak boleh keluar rumah ataupun keluar ke mana-mana. Bertujuannya untuk kita mengekang daripada wabak itu terus tersebar. Lihat bagaimana konsep tawakal dalam kalangan masyarakat kini menghadapi ujian ini melalui tindak tanduk mereka, sama ada mereka tetap bertakwa kepada Allah SWT sebelum wujudnya COVID-19 atau mereka hanya bertakwa kepada Allah SWT ketika mereka merasa berat untuk menghadapi ujian COVID-19 ini. Dengan bertawakal mengikut fahaman yang betul iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka dapat menghindari penyakit COVID-19. Sebagai contoh, berikhtiar seperti memakai pelitup muka ataupun face mask ketika keluar daripada rumah dan mengamalkan penjarakan sosial dapat mengurangkan kemungkinan dijangkiti penyakit ataupun wabak tersebut. Contoh, kerajaan telah melaksanakan perintah kepada kita iaitu dengan memakai pelitup muka ataupun face mask ketika keluar dan mengamalkan penjarakan sosial adalah sebagai ikhtiar kepada kita untuk mengekang wabak COVID-19 ini daripada merebak dengan lebih meluas lagi. 4. Konsep tawakal terhadap akidah dapat melahirkan rasa takut kepada Allah SWT dan mengelakkan diri daripada mengikut hawa nafsu seperti firman Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Maksudnya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, ketika COVID-19 semakin meluas, kita dapat melihat sejauh manakah
tahap keimanan dan ketakwaan umat manusia ketika menghadapi ujian yang berat ini. Sebahagian dari mereka dilihat masih berada di tampuk yang sama, seakan-akan mereka tidak terkesan dengan ujian COVID-19 ini terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Akila binti Zailani, Nomatik 1201890. Antara solusi kepada masalah penyelewengan akidah ialah: pertama, dengan menguatkuasakan undang-undang ke atas gerakan kumpulan ajaran sesat. Apabila tindakan undang-undang diambil ke atas mereka, maka mereka akan takut untuk menyebarkan ajaran mereka secara terbuka. Jika tindakan tidak diambil, maka mereka akan tanpa segan silunya menyebarkan ajaran mereka, menyebabkan kacau bilau dan haru biru dalam kalangan masyarakat dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. Mereka juga mesti disekat daripada mengajar di televisyen, sekolah-sekolah dan di madrasah. Solusi yang kedua ialah dengan kembali semula kepada ajaran Al-Quran dan hadis yang selari dengan pandangan ulama'. Ulama' ialah golongan yang mengkaji terlebih dahulu Al-Quran dan hadis serta memahaminya mengikut apa yang dipelajari. Sebagai orang awam, kita tidak boleh memahami ayat Al-Quran dan hadis secara zahirnya sahaja. Kita mesti merujuk kepada pandangan ulama' serta merujuk kepada pendapat-pendapat ulama'. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada tajuk tawakal dan COVID-19 ialah apabila adanya tawakal yang mengikut syariat Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita akan lebih selamat dan akidah kita juga tidak akan terpesong daripada landasan yang benar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.